Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi berjumpa pada pertemuan secara maya pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampunkan dosa dan diangkat darjat insya-Allah. Jadi insya-Allah pada petang ini apa yang ingin kita kongsikan bersama iaitu sambungan apa yang telah kita tinggalkan pada minggu lepas berkaitan dengan asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Jadi sebagaimana biasa kita kongsikan kaedah ataupun mungkin kita panggil sebagai membantu kita memahami Al-Quran sekadar kemampuan kita ketika mana kita membacanya secara bersendirian, dapat kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca. Kaedah yang ingin kita kongsikan pada petang ini iaitu huruf istiqbal menunjukkan sesuatu. Huruf istiqbal menunjukkan sesuatu ya. Sangkut kan? Saya dengar Ustaz okey. Okey? Saya okey, yang lain tak tahu Ustaz. Tak okey. Okey Ustaz. Tak nak Ustaz. Tidak, saya rasa punya coverage kot. Ustaz punya okey. Ida. Kita orang Banyak okey. kali hang lah. Betul. Hajar Shanum punya Ida suara Kat tersangkut. Syahnom hang kot. Kat sana mungkin. Okey, boleh saya sambung? Okey Ustaz. Huruf istiqbal menunjukkan sesuatu perkara itu akan berlaku juga pada masa akan datang. Apa itu huruf istiqbal? Dia ada dua. Yang pertama sin, huruf sin. Sin. Penggunaannya biasanya digunakan untuk masa hadapan yang dah nak sampai, dah dekat. Contohnya sekarang pukul 3, pukul 4, pukul pergi. Kalau kita guna sa'azhab, maksud dah dekat nak pergi dah tu, saya akan pergi. Dan yang kedua, saufa. Yang ini jauh sikit lama. Kalau jangka masa di dunia ini, mungkin kita katakan lama lah, esok ke ataupun sebulan lagi, tahun hadapan. Contohnya kita kata virus corona ini, saufa yantahi. Kalau kita guna saufa yantahi, maksudnya dia akan tamat. Tapi mungkin lama, jauh lagi, dalam sebulan ke, setengah tahun ke contohnya. Penggunaan saufa. Apapun, apabila dua perkataan ini digunakan dalam Quran, dia akan sampai juga pada pada perkara tersebut. Maksudnya benda yang benda yang dikatakan akan berlaku itu, dia memang akan berlaku. Dia akan terjadi. Contoh dia, saya ja'alullahu ba'da usri yusra.
Allah akan menjadikan kesenangan selepas kesusahan. Maksudnya selepas kesusahan itu Allah akan mendatangkan kesenangan. Kat sini penggunaan sin, huruf sin maksudnya dekat. Kalau Allah bagi kita susah, kita ditimpa dengan kesusahan, insya-Allah kita yakinlah bahawa kemudahan itu akan datang juga, dan kemudahan itu datang dalam tempoh yang dekat. Kerana Allah menggunakan perkataan sin. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Cumanya beza dia cepat atau lambat tu yang Bezanya? Cuma yang membezakan cepat atau lambat tu ialah sabar seseorang itu. Jika dia tinggi kesabaran dia, dia akan merasakan kesusahan itu berlalu dengan cepat. Sekiranya dia kurang sikit kesabarannya, maka kesusahan itu akan dirasakan lama. Demikianlah. Okey. Seterusnya, kita macam biasa juga kongsikan cerita-cerita yang boleh menimbulkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kan? Mendalami ilmu Al-Quran, menyebarkan ilmu Al-Quran. Cerita pada hari ini ialah berkaitan dengan Qalun, Imam Qalun. Kalau ibu-ibu ayah-ayah ada belajar qiraat, pernah dengar ni Imam Qalun. Qalun ni dia adalah seorang ulama qiraat terulung. Pernah ditanya kepada beliau, Qalun ni, berapa kali kamu baca yang ni talaqi Quran dengan guru kamu Nafi'? Lalu Qalun ni dia jawab, tak terkira. Tetapi aku melazimi Nafi' selama 20 tahun. Lama dia melazimi guru dia, mempelajari bacaan Al-Quran sehingga 20 tahun lamanya. Kemudian, tengok 20 tahun tu kita nampak macam lama kan, tapi kita tengok dia dah mati berapa lama dan nama dia masih lagi disebut dan sumbangan dia masih lagi dirasai. Maksudnya tidak sia-sia 20 tahun tu. Kemudian beliau mengajar Quran, kira macam dah graduate lah. Belajar Quran, mengajar Quran sehingga beliau menjadi pekak. Tetapi nak cerita betapa mahirnya Qalun ni dengan bacaan Quran, walaupun dia pekak, dia boleh tahu anak murid dia baca salah hanya dengan melihat pergerakan bibir. Sehingga begitu sekali kemahiran dia. Okey. Maka kita lihatlah bagaimana orang yang menyerahkan diri dia kepada Al-Quran, sehingga demikian Allah mengangkat darjatnya. Mudah-mudahan Allah angkat darjat kita semua. Walaupun usaha kita sikit, mudah-mudahan niat tu sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk terus kepada asas yang ke-45. Alhamdulillah ada baki lagi lebih kurang 5 ke 6 kejahatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memadamkan ataupun menghilangkan kejahatan-kejahatan. Surah Hud ayat 114. Kalau dalam ayat ini, macam biasa dia ada menggunakan huruf taukid, huruf penguat iaitu inna, sesungguhnya. Al-hasanat, yang ini jamak kan, plural bagi kebaikan.
kebaikan-kebaikan itu yuzhibna. Yuzhibna ni fi'il mudhari'. Yuzhibna maksudnya dia menggunakan fi'il mudhari'. Menarik juga. Kita pun tahu apabila menggunakan perkataan fi'il mudhari' ini, dia membawa fi'il mudhari' ini dia membawa konotasi benda tu suatu yang berterusan. Panggil as-subut wal istiqrar, ad-dawam. Okey. Ustaz, fi'il mudhari' tu perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku, betul ke Ustaz? Ya betul. Mudhari'. Betul. Present tense. Present tense dengan present tense dan yang akan datang juga. Okey, betul. Okey. Sabda Nabi SAW membawa maksud yang sama dengan ayat tadi. Ittaqillah haithuma kunta. Watbi'is sayyi'ata al-hasanah tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takut ikutilah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Berkelakuan baiklah sesama manusia. So kat sini dia punya point dia iaitu ikutilah setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau contoh kita menggunakan handphone kita untuk buat tak baik, kemudian kita tersedar, astagfirullah, kita istighfar dan kita lakukan kebaikan selepas itu dengan handphone tu pada waktu tu juga. Jangan bertangguh. Okey, seterusnya. Latar belakang ayat. Ayat tersebut mengandungi perintah menunaikan solat fardu. Surah Hud ayat 114 tadi. Ayat dia yang lengkap dia wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah solat pada dua bucu siang dan apabila malam telah gelap. Maksud dekat sini solat fardu iaitulah solat 5 waktu. Setelah itu Allah menyambungnya dengan mengatakan kebaikan menghapuskan kejahatan. Dengan arti kata lain, solat fardu adalah kebaikan yang menghapuskan kejahatan. Ayat jelas menunjukkan bahawa solat fardu ialah satu ibadat yang menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di antara dua solat. Okey, seterusnya cara kejahatan dihapuskan. Maksudnya sesuatu perkara maksiat ataupun perkara yang perkara yang Allah tidak redha, dia ada perkara yang dia buruk tapi kita belum buat. Yang kedua, kita dah buat. So kejahatan itu terhapus daripada diri kita dengan dua keadaan, iaitu sebelum kita buat dan selepas kita buat. Kalau yang sebelum kita buat ni adalah tanda kita telah mencapai satu kedudukan yang mana hati kita begitu tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kejahatan tu kita tak lakukan kerana jiwa telah membencinya disebabkan iman yang telah memenuhi ruang hati. Ini Allah firman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Wal isyan.
Akan tetapi Allah telah menjadikan dirinya cinta kepada iman, menghiasi hatinya dengan iman, dan Allah menjadikan dirinya benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ada satu benda yang kita terdetik nak buat tak baik, kemudian terdetik itu kita berjaya tewaskan. Maksudnya kerana Allah telah mencampakkan rasa takut dalam hati kita, hati orang tersebut. Jadi dia tidak pun mendatangi kejahatan tersebut, maka kejahatan itu terhapus dan dia mendapat pahala. Kerana dia meninggalkan perbuatan jahat itu kerana iman. Ada orang kadang-kadang dia tinggalkan satu kejahatan tu bukan mungkin orang kadang-kadang orang tinggalkan satu keburukan tu bukan kerana iman, tetapi kerana kesihatan atau kekasih dan seumpamanya. Maksudnya sebab-sebab lain, bukan kerana Allah. Dia tak dapat dosa, tetapi dia tinggalkan tu bukanlah kerana iman yang telah memenuhi ruang hati dia. Contohnya orang tinggalkan rokok kerana kesihatan contoh. Maka dia terlepas daripada keburukan, tetapi agak sedikit rugi kerana dia terlepas daripada mendapat panggil tinggal kerana iman tu. Faham Okey, seterusnya yang kedua, kalau dosa tu telah dilakukan, dosa kejahatan tu dihapuskan. Ini berlaku dengan amalan saleh. Selagi mana tidak menjadi sebab kepada Allah menghapuskan dosa kita. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik terhapus dengan taubat nasuha. Selagi mana dia tidak meninggal dunia dalam keadaan dia berterusan ataupun kekal di atas kesyirikan. Walaupun satu detik, maka dia dianggap sebagai beriman dan menghapuskan dosa yang lalu. Okey, contoh, ni contoh, bukan semualah ni, banyak lagi yang lain. Ini yang sempat saya senaraikan. Contoh amalan yang menghapuskan dosa. Solat fardu dalam Sunan Nasa'i, hadis nombor 462, disebutkan diberikan perumpamaan, Nabi berikan perumpamaan kalau satu orang ni dia mandi di sungai yang mengalir di belakang rumah dia 5 kali sehari, bersih tak dia? Maka demikianlah orang yang menunaikan solat 5 kali sehari. Maka Allah bersihkan dia daripada kesalahan. Puasa Ramadan menghapuskan dosa yang sebelumnya. Siapa yang mensama Ramadan kan, siapa yang puasa pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu. Umrah kepada umrah yang ni tak dapat lagi lah, lama dah tak dapat kan. Tapi best lah siapa yang ada rezeki nanti kalau umrah dah buka. Sebelum ni dia pernah pergi umrah. Maka umrah kepada umrah, dia menghapuskan dosa di antara kedua umrah itu. Maksudnya di antara dua umrah itu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian contoh lain, memperelokkan wuduk. Dia memperelokkan wuduk dia. Maksudnya dia isbarul wuduk. Dia elok-elok lah. Buka air tak besar. Kemudian dia bukan main cucur-cucur je kaki kan. Main kat bawah air tu, ceng-ceng kan kaki. Orang tanya itu tak sah tu. Kita kata bukan sah tu sah, tapi taklah sempurna kan. Sah lah kalau kena semua, sah lah walaupun dia cucur-cucur kan. Tetapi dia tidaklah dinamakan memperelokkan wuduk. Air buka besar, itu tidak memperelokkan wuduk.
Seterusnya tasbih, tahmid, takbir selepas solat fardu. Diampunkan dosa walau sebanyak buih di lautan. Mislu zabadil bahri, Nabi kata. Walaupun sebanyak buih di lautan. So nampak simple kan. Tapi dia menjadi sebab Allah ampunkan dosa. Maka ambil masa kan, kalau orang lelaki dia pergi surau ke masjid ke, kalau dia ada urusan pun, atau daripada solat tu kita ada urusan kan, contoh ada urusan nak bangkit terus, boleh je kita tasbih, tahmid, takbir tu dalam keadaan kita berjalan, bawa kereta kan. Habiskan. Selepas solat tu naik kereta contoh, terus bawa start engine, dalam keadaan tu kita selesaikan zikir selepas solat. Jadi sebenarnya banyak mudah-mudah je. Semua amalan yang mudah-mudah je. Mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Dan dia susah kalau dia disusahkan oleh Allah. Okey. Seterusnya, Allah Maha Penerima Taubat. Kalau kita tengok pada asas ni, innal hasanati yuzhibnas sayiat, dia memberikan kita isyarat Allah ini memang dia suka untuk mengampunkan hamba dia. Kamu buat dosa, kamu minta ampun. Menyesal, aku ampunkan. Wasi'at kulli syai', luas meliputi segala sesuatu. Kat sini kita boleh tengok ada contoh yang mana kisah seorang lelaki yang dia bunuh 99 orang. Kan, kisah ni mesti semua orang pernah dengar. Kemudian ditanya macam mana nak bertaubat kepada seorang lelaki, kemudian dia kata tak ada taubat lah untuk kau. Dia bunuh cukup 100 kan. Kemudian ditanya seorang lagi, maka dia katakan bahawa hendaklah kamu tinggalkan tempat ni dan berhijrah ke satu tempat. Sesungguhnya tempat yang aku suruh kamu pergi ni, dia ada ataupun dia didiami oleh orang yang saleh. Mereka-mereka yang saleh dan beribadat kepada Allah. Jadi lelaki ni pergi mati tengah jalan kan. Kemudian malaikat azab dan malaikat syurga dia berebut, ni hak aku. Ni hak aku kan. Masing-masing berebut. Kemudian bila diukur, jarak dia lebih dekat dengan tempat yang nak dituju, maka Allah ampunkan dosa dia. Maksudnya di situ Allah melihat dalam hati lelaki tersebut telah ada kesungguhan untuk meninggalkan maksiat dan nak bertaubat. Menunjukkan bahawa rahmat Allah itu jauh lebih besar. Okey. Seorang lelaki, contoh yang kedua, seorang lelaki dia diwasiatkan ke anak dia untuk kalau aku mati nanti, bakar jasad aku dan kau buang di buang di laut. Buang di laut. Kemudian apabila ditanya kenapa buat macam tu, maka dia kata aku takut kena azab. Jadi kalau aku dah tak ada dah. Maksudnya kalau aku dah tak ada, dah tinggal abu, so tak adalah aku kena azab dah. Maka kerana rasa takut dia kepada Allah tu, walaupun dia tak buat baik langsung. Kalau dalam hadis tu disebut, dia langsung tak pernah buat baik lah. Tapi kerana dia ada rasa takut, gerun dia dengan azab Allah tu, Allah masukkan dalam syurga. Muslim, hadis Muslim nombor 25. Okey. Asas ke-46. Ustaz, Ya. yang budaya bakar tu abu buang kat laut tu selalunya orang India yang buat, Ustaz. Ya, betul. Tapi ini adalah cerita yang Nabi ceritakan pada kaum yang terdahulu, bukannya yang berlaku pada zaman Nabi.
Maksudnya dia adalah orang yang kalau kalau di antara kita ni, dia adalah seorang yang Muslim, dia Islam. Tapi apabila dia dengar cerita azab kubur, nanti apabila telah balik mereka-mereka yang hantar dia ke kubur tu, nanti dia dalam kubur, bila orang semua dah balik, nanti dia kena balon dengan malaikat dalam kubur dan sebagainya. Takutlah dia takut. So dia pun WhatsApp, kau bakar je lah aku. Jadi dia Muslim. Dia maksudnya dia tahu, maksudnya dia sedar dia jahat dan Allah berhak azab dia. Kerana dia memang jahat, dia tahu dia jahat. Jadi kesimpulan dia, kita ni kalau kita buat tak baik, kita kena mengaku. Tapi bukanlah kita nanti kita mati suruh orang. Okey. Ustaz, Ya. ataupun dalam cerita ini ada tanda-tanda bahawa orang itu beriman kerana dia percaya adanya Allah dan dia percaya Allah akan bertindak adil, menjalankan keadilan. Maknanya siapa yang buat jahat akan dibalas dengan balasan yang sesuai dengan kejahatan lah. Jadi dalam hal ini orang ni dia percaya perkara itu. Maknanya dia percaya pada Allah dan dia percaya keadilan Allah. Bukan itu tanda dia beriman, Ustaz. Betul. Jadi kalau oleh kerana ada tanda iman, ada iman di dalam hatinya, menyebabkan dia di syurga tu. Sebab kalau hadis tu kita tengok secara menyeluruh, Allah keluarkan dia daripada neraka. Dia masuk dalam neraka. Oh, dia dah masuk dah. Dia masuk dah. Kemudian Allah ampunkan dia. Allah tanya dia, kenapa kau suruh orang bakar? Maka dia kata, aku takut dengan azab kau. Jadi Allah ampunkan dia. Allah masukkan dalam syurga. Ustaz. Ya. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesuaikan dengan Ustaz yang apa-apa yang ayat Ustaz cerita ni dengan ayat tersebut. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Maksud dia setiap satu diri itu apa yang dia buat dia bertanggungjawab. Tanggungjawab. Ya. Betul. Maksudnya kesedaran kita untuk bertanggungjawab, bukannya maksudnya kita buat tu kita betul macam Hajah sebut tadi, kita bertanggungjawab. Marhun, kita bertanggungjawab. Bukannya kita mencari-cari alasan untuk nak mengatakan kita tak salah. Juga bermaksud Ustaz, kalau Allah dah kata dah ditetapkan tiap kejahatan tu akan dapat balasan di akhirat, kecuali kalau dia mohon ampun dan bertaubat. Dengan kata lain, kita takkan boleh lari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Buatlah macam mana pun, bakar ke, buang ke sungai ke, tanam jauh-jauh ke, apa ke, takkan boleh terhindarlah daripada apa yang telah Allah janjikan. Ya, betul. Itu yang kita panggil alam barzakh, iaitu alam di antara hidup di dunia dengan kiamat. Kita panggil azab dan nikmat pada ketika itu. Pada ketika itu azab dan nikmat adalah kepada roh dan jasad itu mengikut. Adapun kita kat dunia ni, azab dan nikmat itu dirasai oleh jiwa raga kita. Maksudnya tubuh badan jasad kita.
dan roh mengikut. Jadi bila di barzakh dia terbalik, jadi macam mana pun kita mati, hilang ke apa ke, kita tetap berada di alam barzakh. Ustaz nak tanya, ni sekarang kita belum kiamat tapi mengikut macam hadis Nabi tu, maknanya orang yang baik tu memang dah Allah masukkan dalam syurga Ustaz masa ni sebelum kiamat. Dia ada dua kemungkinan. Dia telah dimasukkan, tapi yang lebih dekat ialah dia adalah penceritaan yang akan berlaku kelak. Maksudnya itulah keadaannya. Maknanya penceritaan dulu, maksudnya akan datang memang dia akan masuk syurga dah gitu maksudnya. Penceritaan dahulu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Latar belakang okey. Asas ke-46. Allah tahu kebaikan yang anda buat. Kalau kita buat, walaupun kita buat seorang-seorang dalam bilik, lampu dah tutup tapi handset masih menyala, kan? Betul kita bagi kita transfer sedekah. Tak ada siapa tahu. Pasangan pun tak tahu, kan? Cerah je muka kan dengan lampu handset. Rupanya tengah transfer sedekah. Allah tahu kebaikan yang kita buat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Sesungguhnya apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Al-Baqarah dalam ma ni dia satu lafaz, dia panggil perkataan yang umum. Wa ma, apa-apa. Maksudnya dia tidak dikhususkan dengan sesuatu pun daripada kebaikan. Maksud semua kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin. Kalau kita tengok min khairin. Khairin ni datang dalam keadaan nakirah. Tak ada alif lam. Khairin. Maksudnya walaupun kecil, walaupun sedikit. Dia panggil yufidu al-qalil. Menunjukkan walaupun sedikit. Maksudnya apa sahaja yang kamu buat daripada kebaikan, dalam bracket walaupun sedikit, ya'lamhullah, Allah mengetahuinya. Ya'lamhullah ni ialah dipanggil jawab. Allah jawapan bagi dia bagi jumlah ayat wa ma taf'alu. Jawapan bagi frasa ataupun jumlah ayat wa ma taf'alu min khairin ni, ya'lamhullah itu ialah jawapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu buat, Allah tahu. Macam tu. Okey. Seterusnya. Latar belakang ayat. Ayat ni dia ceritakan tentang haji tau. Tentang fardu haji. Ayat dia al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Sesiapa yang maksudnya ayat ni dia cerita tentang haji lah. Ayat 197 ni. Siapa yang sedang melakukan haji ni, hendaklah dia melakukan dengan sempurna. Dia menjaga lisan, dia tidak melakukan kefasikan, dia tak bergaduh, kan? Dia tak bergaduh. Siapa yang pernah pergi haji, dia mungkin lebih tahu tentang bagaimana mudahnya nak lost temper, kita nak cepat marah kan. Dia adalah ujian, memang mudah tak tahulah. Jadi ayat ni dia nak cerita tentang fardu haji ni. Okey, teruslah next sekejap. Fardu haji ni dia gabungan dua ibadah. Dia ibadah badan dan ibadah harta. Maka Allah tahu ibadah kita ni, ibadah haji kita ni. Maka usahalah untuk sembunyi dan tidak dicanang-canang seluruh alam. Ibadah haji ni adalah satu ibadah yang
apa orang panggil? Wah, dia punya kepaknya jalan bila dah pergi haji ni. Lain macam kan. Orang tak panggil haji, dia tak menoleh. Sampai lihatlah bagaimana Allah memberi peringatan tentang ibadah haji ni, yang mana dia adalah satu yang ujian untuk kita usaha buat seikhlas mungkin dan bukan kita nak pengiktirafan manusia. Menariknya Allah letak wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah ni, dan Allah tahu apa yang kamu buat ni. Ibadah haji ni ibadah yang terbuka. Semua orang nampak. Dan yang kedua, ibadah haji ni melainnya Allah letak yang Allah bagi tahu, Allah dia tahu apa yang kita buat. Dia gabungan ibadah badan dan ibadah harta. Kita tahu ibadah ni dia terbagi kepada, kalau yang fizikal dia terbagi kepada dua, badan dan harta. Kalau macam solat, ibadah badan. Puasa, ibadah badan. Zakat, ibadah harta. Haji, kemuncak dia. Haji ni dia menggabungkan dua jenis ibadah, iaitu badan dan harta. Sebab itu orang perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jihad dia ialah jihad orang perempuan ialah haji. Okey. Kalau dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 270, Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kamu infakkan daripada harta kamu ataupun apa yang kamu nazarkan daripada nazar kamu, maka Allah mengetahuinya. So yang kat sini ibadah harta. Ibadah harta. Dan nazar boleh membawa kepada ibadah harta ataupun ibadah badan. Maksudnya kalau kita nazar harta lah. Kalau kita nazar puasa sunat, ibadah badan lah. Jadi nak ceritakan begitu, dia mencerita menyeluruhnya ibadah ni, maksudnya ibadah badan dan harta ni kedua-duanya Allah tahu kita buat. Maksudnya kamu tak payah nak canang, kamu tak payah nak tunjuk, kamu tak payah nak rasa nak pujian manusia. Okey. Mengiklankan amalan. Maksudnya kita nak tanya Ustaz. Ya. Yang Ustaz kata tadi Nabi sebut jihad perempuan adalah haji. Boleh Ustaz jelas sikit? Tak faham. Jihad secara dipanggil dari sudut asal penggunaan perkataan jihad ialah peperangan. Jadi kalau jihad peperangan ni orang perempuan tak wajib lah. Tetapi oleh kerana semangatnya di kalangan muslimat, mereka nak turut serta juga. Nak turut serta juga dalam peperangan, nak mempertahankan, kalau dulu nak mempertahankan Madinah, nak mempertahankan pembukaan kota Mekah dan sebagainya kan. Maka Nabi memaklumkan, memberi khabar gembira kepada para wanita bahawa kamu jangan risau, kamu tak dapat pahala jihad kamu ada pada haji. Dan siapa yang pernah pergi haji juga, saya yakin ni kalau tapi tak tahulah kalau yang pergi package mahal, saya pun tak sure. Saya pun tak pernah bertugas sebagai petugas di kawasan mahal. Saya tak sure lah. Jadi kalau yang biasa, jemaah biasa ni, kita tahu betapa susah. Haji ni susah. Susah lah. Letih badan, sakit dan sebagainya. Susah di Arafah, susah. Semua susah. Tapi nak ikutkan haji ni bersusah payah kan Ustaz? Ya, betul. Maksudnya dia susah tapi susah dalam seronok lah. Dia susah masa tu, tapi dia dah balik dia rasa nak pergi lagi. Padahal dia
kadang-kadang terdetik dalam hati, oh ni last lah ni. Sudah. Kan susah. Tapi lepas tu dia nak pergi lagi. Dah balik nak pergi lagi. Kalau apa, saya boleh selingan cerita masa saya belajar dulu. Kita orang ni panggil Haji Cowboy lah. Dia panggil Haji Cowboy sebab pergi secara, orang panggil apa? Cowboy lah. Tak ada apa-apa kelengkapan tidur kemah dan sebagainya kan. Memang apabila masuk musim haji tu, dah di pertengahan haji, semua macam dalam hati macam ni last lah. Tak nak pergi tahun depan tu sebab macam masa susah. Tapi sampai haji tahun depan tu, bohong je. Dah lupa semua susah-susah tu. Nak juga lagi pergi haji. Dia sama macam kalau saya salah betul kan, macam orang perempuan, dia tahu sakit bersalin, tapi dia nak bersalin lagi macam tu lah. Itu perumpamaan dia lah. Betul ke? Saya punya betul lah. Tak serik, macam tu lah istilah dia. Ya. Ustaz, bersalin dapat pahala banyak Ustaz. Tu yang tak kisah tu. Allahu Akbar, besar pahala mudah-mudahan. Allahu Akbar. Sebab tak boleh bergilir dengan suami. Oh, tak boleh bergilir. Betul Ustaz. Ya? Tu dah ahli syurga dah tu. Allah. Tapi siapa yang kata tu tak boleh bergilir. Kalau boleh bergilir, dia nak bergilir. Okey. Kadang-kadang ada orang lelaki dia buat joke tu, dia kata bergilir lah. Bergilir dengan seorang lagi, dia kata. Dia nak cari seorang lagi. Joke. Okey. Okey, mengiklankan amalan, maksudnya kita buat tu memang kita bertujuan nak ajak orang buat sekali. Maksudnya kita sedekah, kita iklan, kita zakat, kita iklan, contoh lah. Ataupun satu orang yang nak mengajar anak murid dia, ataupun dia nak tegur kawan-kawan dia, so dia buat baik tu depan kawan-kawan dia. Contoh kawan-kawan dia solat main-main, so dia solat betul-betul nak tunjuk dan sebagainya. Okey, tetapi dia mesti mulakan dengan latih jiwa dia dengan ikhlas. Ni payah ni. Mulakan semula amalan secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya kita belajar untuk buat amalan sembunyi-sembunyi. Kecuali amalan yang hari raya dan seumpamanya. Okey. Setelah jiwa terdidik bahawa kebaikan yang dilakukan Allah yang lebih mengetahui, puji dan keji manusia dirasakan sama, ketika itu boleh diiklankan amalan dengan tujuan untuk mengajak orang lain turut serta beramal. Maksudnya kita iklankan program infak kita, program sedekah kita. Tapi kalau kita infak atau sedekah pakai dana awam, yang itu mungkin perlu kepada tangkap gambar dan sebagainya untuk nak dimaklumkan kepada penyumbang kan. Tapi kalau yang sendiri punya pun, kalau kita nak sedekah dengan kita maklumkan, maka mestilah kita lalui dahulu latihan jiwa tu. Sebab dia sangat mudah tergelincir. Ikhlas ialah amanah dan iman. Maksudnya ikhlas ni dia adalah gabungan amanah dan iman. Maksudnya dia amanah dengan iman dia. Dia ikhlas ni amalan hati lah. Dia bukannya saya ikhlas tak. Kadang-kadang kan ni adalah sumbangan ikhlas saya. Itu belum tentu lagi lah. Ikhlas ni dia menunggalkan Tuhan pada qasad dia. Maksudnya dia punya tujuan buat tu memang hanya kerana Allah. Bukan nak dapat pujian manusia,
Bukan nak elak daripada dikeji manusia. Maksudnya dia tak nak kena kecam so dia buat. Bukan juga untuk nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Okey, antara ikhlas ni, antara dipanggil petunjuk ikhlas ni ialah kita melakukan amalan bertepatan dengan syariah sebagaimana sebahagian daripada amanah. Maksudnya ikhlas ni apabila kita buat satu amalan bertepatan dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajar, maka itu adalah sebahagian daripada amanah. Contoh dia, mandi wajib dengan sempurna. Mana ada orang nampak, kita bukan mandi depan orang kan. Tapi kita mandi dengan elok. Kenakan seluruh badan, mandi elok-elok, gosok elok sebagainya. Wuduk sempurna. Wuduk ada kat rumah. Kalau orang lelaki pun, kalau dia sembahyang kat surau masjid, biasa kalau dia ambil wuduk, dia ambil wuduk kat rumah. Mana ada orang nak tengok. Dia amanah dia dengan Tuhan. Solat seorang-seorang, puasa, lagi puasa mana ada orang tahu kita puasa ke tak puasa, melainkan kita bagi tahu kan. Itu pun belum tentu kita puasa. Saya puasa ni hari, mana tak puasa kan dengan Allah. Tapi kalau kita buat benda-benda atau amalan yang biasanya orang lain tak nampak ni, kalau kita buat betul tu, itu adalah antara petunjuk yang kuat yang kita adalah seorang yang menjaga amanah agama, ikhlas. Dan yang pentingnya ikhlas ni memang ada doa selalu. Mungkin ini hari kita ikhlas, esok tak ikhlas. Okey. Ikhlas tetapi harap ganjaran Tuhan. Boleh tak? Ni yang last ni, last. Yang ini kita kena, ni agak complicated sikit. Tapi senangnya sebenarnya. Maksudnya kalau kita buat satu amalan ni, kita nak buat kerana Allah tapi kita tetap harapkan ganjaran yang Allah bagi tahu dalam Quran ke, dalam hadis ke, Allah ada bagi ganjaran. Kau buat ni, aku bagi macam ni. Jadi boleh tak kita nak harap ganjaran tu? So kita kena beza di antara syirik dengan tasyrik dalam niat. Maksudnya kalau syirik ni memang tak boleh. Syirik ni maksudnya kita buat saja aku solat 2 rakaat sebelum zuhur kerana Allah Ta'ala. Memang niat kerana Allah tapi hari tu ada YB ke, ada makwa kita ke, ada orang-orang hebat ada ke, so kita pun elok solat. Kat situ walaupun niat tu kerana Allah tapi dia ada di situ syirik pada niat. Maksudnya syirik kecil, syirik asghar, syirik kecil. Dia ada riak, dia ada campur di antara dia buat kerana Allah dan juga dia nak orang tengok dia. Tu syirik. Faham adapun tasyrik ni dia buat bukan kerana orang, dia buat memang kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama, ibadah yang dibuat tu memang ada ganjaran yang Allah allocate bagi ibadah tu secara khusus. Pahala ke, daripada dunia ke, kita selalu duk dengar orang kata kalau nak solat duha, solatlah dengan ikhlas. Janganlah solat sebab nak murah rezeki. Ini contoh dia. So kat situ dia ada perbezaan antara syirik dan tasyrik. Syirik dalam niat ialah ibadah yang dilakukan dalam keadaan riak, dilakukan untuk dilihat dan dipuji manusia. Ini adalah haram dan dianggap sebagai syirik kecil. Tasyrik dalam niat pula ialah ibadah yang dilakukan hanya kerana Allah. Dalam masa yang sama dia harap manfaat yang dinyatakan oleh nas berkaitan ibadah itu. Kalau yang contoh saya bagi ni solat duha. Solat duha, Allah kata siapa yang solat pagi hari tu 2 rakaat, aku cukupkan keperluan dia sampai petang kan. Ustaz. Ustaz. Ya.
untuk mengelakkan daripada kita berperasaan syirik, adakah dengan cara bahawa kita bila membuat ibadah tu, kita merasa bahawa diri kita takkan mampu lakukan sesuatu ibadah, terutamanya sunat-sunat tu lah, zikir, wirid, tahmid, hanya adalah dengan izin Allah. Jadi dengan syirik, kita telah mengasuh diri kita bahawa tak ada apa benda yang nak kita rasa kita hebat. Tak ada apa benda yang merasakan kita boleh riak. Sebab semua adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita takkan mampu nak buat satu pun. Betul ke Ustaz? Oh, bagus saja Hajar Shanum. Itu memang ada satu latihan jiwa lah, maksudnya kita cakap kat diri kita sendiri untuk kena sedar bahawa semua amalan yang kita buat ni adalah rahmat Allah. Maksudnya kita diberi pilihan untuk buat. Kita diberi pilihan nak buat ke tak nak buat. Kemudian kita sedar kalau kita buat tu adalah dengan rahmat Allah. Maksudnya kita tahu yang ini adalah segala-galanya izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Cuma ni maksudnya yang kita sedang bincangkan ni ialah boleh tak macam kita kata tadi, saya nak solat duha, contoh waktu PKP ni rasa sempit, tak ada pendapatan tetap, hari-hari solat duha. Habis PKP dah ada pendapatan tetap, dah senang balik, tinggal dah solat duha. Contoh. Okey. Ini yang termasuk dalam tasyrik. Maksudnya dia buat tu memang dia kerana Allah SWT dan dia memang harapkan ganjaran tu daripada Allah. Boleh ke tak boleh? Kan? Sebagaimana kita berusaha untuk melakukan hudud demi menunaikan perintah Allah dan dalam masa yang sama untuk memastikan keharmonian dan keamanan dalam masyarakat. Ada banyak lagi contoh saya bawa ni. Tapi kesimpulan dia ialah itu tidak dinamakan syirik. Maka kita tengok perbahasan para ulama, mereka mengatakan bahawa apa-apa ganjaran yang Allah letakkan, sediakan terhadap amalan tersebut, kita pendam dalam hati. Maksudnya dia jadi secondary, keinginan yang terpendam. Tetapi buat tu, ajar diri kita untuk ikhlas sepenuhnya. Maksudnya kita buat memang kita nak jadi hamba dia, nak buat ibadah untuk dia. Kita nak ingat dia. Jadi apa-apa yang ada di dalam, kita panggil itu adalah secondary. Boleh untuk kita berharap. Kita tengok lagi contoh ni. Contoh kalau kita buat hudud ni, kita buat kena ikhlas kerana Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita bertujuan akhirnya kita nak keharmonian dalam masyarakat, contoh. Tasyrik dalam niat adalah sesuatu yang dibenarkan. Ni saya kata. Al-Qarafi dalam kitab dia Al-Furuq menyebut hal ini dengan mendatangkan hadis Nabi berkaitan puasa bagi mereka yang tak mampu kahwin. Maksudnya kalau kita ada orang pemuda yang tak mampu lagi nak berkahwin, maka Nabi ajar dia untuk puasa. So puasa ni adalah untuk menurunkan ataupun menurunkan syahwat. Jadi di situ niat dia tu nak turunkan syahwat. Puasa tu macam mana? Kat situ sebab itulah kita tengok bahawa tasyrik ini adalah satu yang dibenarkan. Kita faham contoh lain ni kat bawah ni saya bagi istighfar. Istighfar ni boleh buka pintu rezeki. Maka kita istighfar ni, kita istighfar nak minta ampun lah. Tapi kita tahu di sebalik istighfar tu ada banyak kebaikan yang Allah nak bagi kan. Allah nak bagi. Kalau dalam Quran tu sebut diturunkan hujan rezeki daripada langit bertimpa-timpa kan dan sebagainya. Jadi
Di sebalik istighfar tu kita tahu ada banyak benda yang Allah nak bagi, tapi kita istighfar tu pada asalnya adalah untuk kita minta ampun, kita taubat pada Allah. Jadi apa-apa yang di sebalik istighfar tu kita anggap dia sebagai satu secondary ataupun kita panggil sebagai bonus lah, bonus. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, sekurang-kurangnya kita telah tercapai maksud kita istighfar, iaitu kita nak taubat. Faham Okey. Ada pertanyaan? Boleh. InsyaAllah boleh kita bincang sama-sama. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, boleh Haji. Tentang berkaitan dengan ni, ikhlas ni. Ha. Tentang kerana Allah dan sebagainya kan. Semua sebut kita boleh tanya ni Allah kerana Allah. Kita derma ni kerana Allah. Kita buat sesuatu ni kerana Allah. Dia kita dengan kawan-kawan lah. Tapi ada yang katanya untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi macam mana Ustaz? Keredaan Allah dan kerana Allah. Dia tak harapkan ganjaran tapi dia kata kena dapat redha Allah. Okey. Jadi Ustaz pergi pandangan situ? Maksudnya bukan harap pahala tapi harap redha, betul? Begitulah. Okey. Ini memang selalu menjadi satu polemik di antara dia panggil ni orang-orang tak faham tasawuf, dia kata. Faham tasawuf? Kita tak faham tasawuf, tak faham hakikat dan sebagainya kan. Kita tengok dalam Quran ataupun hadis, Nabi SAW dia ajar kita untuk minta syurga. Minta jauh daripada neraka. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga, jauhkan aku daripada neraka. Maksudnya itu apa tu? Itu ganjaran kan? Itu ganjaran. Sebab apa? Pahala dengan redha ni dia adalah dua benda yang terkait, tidak terpisah. Kalau Allah redha, dia dapat pahala. Kalau Allah dia dapat pahala, berarti Allah redha dia. Faham tak? So kalau dia kata jangan harap pahala, harap redha, sama je. Sama. Kamu kata kamu harap pahala, which mean itu adalah kamu harap redha Allah. Kerana dia tidak terpisah. Contohnya kita buat tu sebab kita buat sebab kita. Contohnya kita tinggalkan satu benda sebab kita takut Allah ke kita takut neraka. Kita kata sama. Takut Allah tu maksud takut neraka tu takut Allah. Dia tak terpisah. Faham So maksudnya yang tu bukan. Yang kita bincang tadi tu adalah ganjaran-ganjaran yang bersifat keduniaan. Macam solat duha tadi. Solat duha kan Allah kata Allah cukupkan keperluan dunia dia tu maksudnya. Jadi kita solat duha nak murah rezeki kan, biasa solat duha murah rezeki kan. Adapun ganjaran akhirat sama, tak ada perbezaan di antara redha dengan pahala, murka dengan neraka tak ada, sama. Yang bincang tadi ialah ganjaran dunia. Kita mestilah menjadikan keinginan niat yang terpendam. Faham Ustaz, nak tanya, Ya. berkenaan dengan solat duha, Ustaz cakap Allah akan mencukupkan kita dalam keperluan kita dalam hari itu. Tapi sebab saya ada dengar yang cakap bukan sekadar kerana mencari solat duha tu kerana rezeki, tetapi kita kena balikkan hati kita balik kepada yang kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur. Sebab kalau kita mengharapkan yang tu, macam mana saya nak cakap, saya tak pandai nak mengulaskan dia, tapi itulah buat kerana apa? Kerana kita berterima kasih pada Allah kerana memberi nafas, kerana sendi kita bergerak, kerana sendi kita diberi kekuatan oleh Allah. Dan kita kena berterima kasih, sebab tu kita solat duha.
Macam mana Ustaz? Betul. Memang itu yang niat utama, maksud kita memang buat sebab kita hamba. Kita buat, kita nak redha, kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah bagi rahmat kat kita. Tetapi apa yang Allah sediakan pada solat duha tu, sebab tu saya kata tadi, saya highlight kan, itu adalah benda yang terpendam, yang kita tidak, maksudnya bonus lah. Kalau dapat, tak dapat pun tak apa. Yang penting utama tu yang kita nak. Faham tak? Contoh macam kita beli satu produk dan memang harga dia adalah harga pasaran, tetapi kebetulan kedai tu dia buat satu apa orang panggil, lucky draw. Maksudnya kita beli, kita dapat kupon, kita boleh masuk lucky draw. Tapi kita bukan nak sangat pun lucky draw tu, kita memang nak barang tu. Dan barang tu pun memang harga dia harga market value. Lucky draw tadi tu, bonus lah kalau kita dapat, itu je. Kalau tak dapat pun tak apa. Yang penting kita nak maksud utama tu tercapai. Faham Faham tak saya punya perumpamaan? Faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Itu saja. Cuma nak cerita dia tak masuk syirik macam tu. Yang tu tak masuk, tak salah. Berharap yang tu tak salah. Yang salah tu kalau kita buat, kita nak orang puji, kita nak orang nanti boleh cerita kat orang, aku duha tak tinggal. Ataupun Maksudnya Ustaz, yang salah tu bila ada perasaan riak lah Ustaz. ya, betul. Cuma nak kena beza sebab kita takut nanti ada orang kata kamu ni syirik ni, kamu harapkan murah rezeki, untuk solat sebab nak murah rezeki. Kamu syirik ni. Tak, yang tu tak syirik. Cuma dari sudut tapi tak jatuh syirik. Faham Lupalah juga Ustaz, kalau orang kata aku ibadah ni sebab aku nak syurga. Yang tu tak syirik, itu pun bukan syirik juga kan? Itu yang tadi, yang Haji Abdul Halim tadi. Maksudnya nak redha ke nak pahala? Nak syurga ke nak redha? Yang tu lain. Yang tu sama. Kalau kita buat memang kita nak syurga sebab kita tahu dalam syurga ada redha Allah. Sama. Maksudnya dia adalah satu benda yang panggil apa? Satu benda yang saling terkait, tidak terpisah. Pahala, syurga, redha, neraka, murka, azab dan sebagainya, saling tak terpisah. Faham Ini ada bersalahan dengan apa yang Haji dan Hajah pernah belajar, mungkin boleh, tak apa, kita boleh share, mungkin saya tersilap dan sebagainya. Tapi itu secara inilah kita panggil asas dia.